Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama berkumpul di surau kita ataupun di masjid kita. Untuk kita sambung kongsian kita yang telah lalu dan pengajian kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, ya. Dan last kuliah hari itu kita ataupun saya sendiri dah baca sikit sebanyak berkenaan dengan tajuk-tajuk yang akan kita belajar dalam ilmu yang baru ini di surau ni lah, ya. Saya tak tahulah kot dah ada yang ajar fiqh muamalah sebelum pada ini. Di mana kita akan memulakan pengajian kita bersabit dengan mukaddimah, introduction. Sebagaimana yang telah saya beritahu pada kuliah yang lalu, kita akan sentuh 6 perkara. Pertama, definisi fiqh muamalah. Kedua, kepentingan fiqh muamalah. Yang ketiga, sumber fiqh muamalah. Yang keempat, adab muamalah. Kelima, elemen fiqh muamalah. Dan yang keenam, perbankan Islam. InsyaAllah ta'ala. Malam ni saya nak masuk bab yang pertama lah daripada mukaddimah, ya. Dan sebagaimana yang saya sering sebutkan bahawa mukaddimah suatu ilmu amat penting sekali, ya. Supaya ia dapat memberikan kita gambaran awal tentang suatu ilmu dan supaya lepas ni kita mudah nak belajar, ya. Dan mudah faham lah. Kerana maksud kepada ilmu ialah untuk kita faham. Dan kadang-kadang kita tak faham lah, melainkan kita kena tahu dulu introduction. Sebab itu pendahuluan ataupun introduction di sisi orang Arab disebut sebagai al-madkhal. Al-madkhal makna tempat masuk. Kalau pintu tu, kalau rumah kita tu pintu tu dia panggil madkhal, ya. Dan saya masih ingat lagi dulu, walaupun kita daripada sekolah agama, kita dah ada basic lah kan. Agama dah belajar. Ambil CG agama tahun tingkatan 4. Ambil SPM pula ada subjek-subjek agama. Pergi universiti, belajar madkhal balik. Belajar intro balik, ya. Al-madkhalu ilal fiqh. Madkhal kepada fiqh. Mana pendahuluan, ya. Kalau sirah, al-madkhal ila sirah. Introduction to sirah. Kadang kita pelik juga, pasal apa kita belajar introduction balik? Bukan kita tak tahu fiqh, ya tak? Kita sekolah agama dah belajar bertahun-tahun, kata 1 sampai kata 5. Ya, kalau di Kelantan, bukan kecil-kecil kitab tuan, belajar kitab Iqna'. Sekolah agama dulu zaman saya lah kot. Tak tahulah kot selepas itu belajar buku yang lain. Sukatan kami buku Iqna'. Antara buku besar dan masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Syarah kepada matan Abi Syuja'. Ya. Senang kita nak kata, kalau kita khatam buku itu, kita mahirlah mazhab Syafi'i ni. Bila mahir mazhab Syafi'i, mahirlah fiqh tu, ya. Belajar intro balik. Rupa ada tujuannya, ya. Belajar kat sekolah dia tak sama macam di universiti, ya. Sukatannya lain, walaupun intro dia tak sama macam kat sekolah dulu, ya. Itulah tujuannya, ya. Baik. Bab yang pertama daripada mukaddimah, itulah definisi fiqh muamalah, ya. Saya baca dulu poin-poinnya. Yang pertama, muamalah secara bahasa ialah pengamalan, perhubungan, pengurusan dalam hal ehwal keduniaan, ya. Itu dari sudut bahasa, ya. Dan maklum dalam mana-mana ilmu, bila kita mendefinisikan sesuatu,
bila kita mentakrifkan sesuatu, mesti ada dua pentakrifan. Satu, pentakrifan dari sudut bahasa. Ya. English kata literally. Literally, mana secara bahasa. Maksudnya apa yang orang faham, apa yang orang Arab faham tentang muamalah. Bahasa di sini orang Arab lah. Sebab muamalah ni perkataan Arab. Ya. Dan begitu juga dengan perkara-perkara agama yang lain. Sebab perkataan yang kita guna dalam agama semua bahasa Arab. Jadi kalau definisi secara bahasa, semua merujuk kepada maksud yang difahami oleh orang Arab secara umumnya. Ya. Kalau kita kata apa makna solat, sama juga. Dia ada secara bahasanya yang mana ia difahami oleh orang Arab saja. As-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang secara bahasa ialah doa. Orang Arab bila nak suruh doa, dia kata solat. Solli, solat. Yang ni doa. Yang kita angkat takbir pula. Ya. Dan begitulah dalam perkara-perkara yang lain. Sama juga dengan muamalah, kerana ia adalah perkataan Arab, jadi secara bahasa ia merujuk kepada makna yang difahami oleh orang Arab. Ya. Apa yang difahami oleh orang Arab? Muamalah-muamalah ni ialah pengamalan, perhubungan, pengurusan dalam hak ehwal keduniaan. Ataupun dalam erti kata lain ialah segala urusan kita sesama kita dalam hak ehwal dunia. Itulah muamalah. Ya. Dalam English term kita panggil human dealing. Sebab itu fiqhul muamalah, ilmu muamalah dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai the science of human dealing. Human deals with human. Manusia dengan manusia. Human dealing ni makna urusan manusia sesama manusia. Ya. Itulah maksud muamalah secara am. Ya. Muamalatun nas ba'duhum ba'da. Itu bahasa Arabnya. Perhubungan manusia sesama manusia min umurid dunia, daripada urusan dunia. Jadi kalau kita ada urusan dengan sahabat kita, ya, ada urusan dengan jiran kita, ada urusan dengan keluarga kita dalam hak ehwal dunia, muamalah lah tu. Secara umumnya, ya, secara bahasanya, ya. Adapun secara syarak, muamalah merujuk kepada suatu proses perhubungan, masih benda yang sama, antara manusia sesama mereka, sama ada perhubungan dari sudut harta, ikatan kekeluargaan, hal-hal kemasyarakatan atau sosial, penghakiman, politik dan banyak lagi. Dia kata muamalah secara bahasa ni merujuk kepada hubungan kita sesama kita dalam hak ehwal dunia. Adapun secara syarak ialah segala proses ataupun segala hak ehwal yang melibatkan perhubungan manusia sesama mereka dari segi harta. Inilah fiqh yang kita nak belajar ni. Ya. Of course kita akan berhubungan antara satu dengan yang lain dari sudut harta, mesti. Ya. Kerana manusia dia tidak memiliki semua perkara atas muka dunia. Ada benda yang aku ada, engkau tak ada. Betul tak? Ada benda yang aku tidak ada, engkau ada. Sedangkan manusia mempunyai banyak keperluannya. Ya. Sebab itu zaman terawal, zaman dulu-dulu lah ya, mungkin zaman Tok Adam lagi kot, antara sistem jual beli terawal yang mereka lakukan ialah barter system. Ya. Tukar barang dengan barang. Ya. Aku ada baldi 2 biji. 1 biji cukup dah nak guna kan. 1 biji lagi tukar dengan member lah. Member tu ada cangkul, tukar cangkul. Aku ambil cangkul kau ambil baldi aku. Jual beli dia tu. Kerana asas jual beli ialah pertukaran. Bahkan definisi jual beli pun pertukaran, mubadalah. Ya. Bila kita tukar harta sesama kita, itu disebut sebagai jual beli. Kita beli pakai duit pun tukar juga.
Aku ambil barang kau ambil duit aku. Tukar kan? Exchange. Mubadalah. Jadi dulu dia buat sistem barter lah. Sebenarnya bukan dulu juga. Loan ni pun orang buat tuan. Saudara saya tukar kereta dengan kawan dia, suka sama suka je. Dia ada wira. Member ada perdana, tukar. Swap macam tu je. Kita kata tukar. Itulah jual beli. Bila kita tukar harta sesama kita, bukan tukar sehari dua hari tak, tukar terus. Beli dia tu. Dan itulah asal-asal jual beli yang dilakukan di atas muka bumi. Dan sebenarnya hari ini pun masih dipraktikkan lagi oleh setengah orang. Dipanggil dalam istilah fiqh bai'ul muqayyadah. Jual beli barang dengan barang. Baik, harta ya. Jadi hubungan kita sesama kita dari sudut harta, secara ringkasnya saya hurai itu adalah muamal. Ya. Ikatan kekeluargaan juga satu muamalah. Sebab muamalah ni dia luas. Saya dah pernah hurai dulu. Selain daripada ibadah adalah muamalah. Ya. Ibadah hubungan kita dengan Tuhan. Our relationship to our God. Lain pada hubungan kita dengan Tuhan, of course kita dengan manusia. Maka ia adalah muamalah. Ya. Dia merangkumi bukan hanya harta tapi kekeluargaan juga. Sebab itu fiqhul munakahah, the science of marriage, dia adalah satu bidang daripada bidang muamalah. Muamalah ada 5 bidang kan? Ada 4 bidang kan? Salah satu ialah munakahah, atau 5 bidang. Ada ulama kata 4, ada ulama kata 5. Salah satu muamalah ialah muamalah kekeluargaan. Dipanggil dalam istilah fiqh al-muamalatul usariyah. Muamalah kekeluargaan. Pernikahan lah. Itu muamalah juga. Hal-hal kemasyarakatan atau sosial sama juga. Dalam fiqh kita ada muamalah ijtimaiyah. Muamalah kemasyarakatan yang merangkumi fiqhul jinayah, the science of crime. Kalau orang curi, apa hukuman yang kita nak kenakan di atasnya. Kalau orang bunuh orang, apa kita nak buat? Bunuh ada dengan sengaja, ada yang tidak sengaja. Bunuh ni bukan sengaja saja. Sebab tu Islam ada banyak peruntukan bersabit dengan bunuh ni. Ada bunuh dengan sengaja, ada bunuh separa sengaja, ada bunuh tidak sengaja. Sekarang ni bunuh dengan sengaja pun banyak. Betul tak? Akhir zaman memang pembunuhan akan berlaku secara berleluasa. Tapi bunuh secara separa sengaja pun banyak juga. Tahu bunuh secara separa sengaja? Dia panggil syibhul amdi. Sengaja pun tidak, tersalah pun tidak. Ia tengah-tengah. Dia panggil pembunuhan secara tidak sengaja. Kemalangan tu syibhul amdi lah tu. Kita bawa kereta kan, tak sengaja pergi langgar kawan tu. Itu dia panggil syibhul amdi, pembunuhan separa sengaja. Kita naik laju pula tu, kita langgar lampu merah lagi, dia panggil separa sengaja. Berasa tak? Tak berasa kalau kita bagi pampasan. Ada pampasan, ya. Tapi hari ni kita amat bersedih lah, ya. Kerana pembunuhan separa sengaja yang ada dalam syarak peruntukannya masih belum diketengahkan oleh pakar-pakar muamalah kemasyarakatan. Hari ni bila sebut muamalah, perbankan, kewangan. Tapi muamalah-muamalah seperti itu masih belum ada lah yang nak memainkan peranan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi fiqhu al-jinayah, fiqh jinayah, ya. Fiqhul qada sama juga. Urusan-urusan mahkamah itu juga disebut sebagai muamalah. Kerana muamalah ni dia hubungan sesama manusia. Bila kita langgar atau kita buat perkara yang boleh menzalimi orang lain,
ada hukumannya di sana. Maka ia melibatkan muamalah sesama manusia. Politik, dia kata sama juga. Ia ada satu bentuk muamalah. Lepas tu belajar politik di peta-peta awam tidak salah. Selagi mana ia dilakukan dengan disiplin ilmu muamalah yang betul. Tapi mungkin tak dibenarkan lah. Mungkin adalah masalah dia tak bagi orang ajar politik kepatihan. Kalau ajar politik Islam tak apa. Tak. Sedia lain. Tapi satu muamalah yang mesti diketengahkan kepada masyarakat supaya kita faham. Ulama dulu banyak karang tentang fiqh siasah, the science of politics. Dan banyak lagi. Banyak lagi. Kesemua urusan kita selain daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya di sisi ulama disebut sebagai muamalah. Hatta hubungan kita dengan haiwan, muamalah. Tuan. Lepas tu kita tidak boleh membunuh haiwan sesuka hati. Sebagaimana haram kita membunuh sesama manusia, begitu juga kita tidak boleh membunuh haiwan dengan sengaja. Kerana manusia ada kehormatannya, haiwan juga ada kehormatannya. Dan di situ ada muamalah. Asal-asal haiwan pun kita tidak boleh bunuh. Melainkan haiwan yang dibenarkan oleh syarak. Sama saja. Asal-asal manusia tidak boleh bunuh. Melainkan manusia yang dibenarkan oleh syarak. Adalah peruntukan dia dalam fiqh jenayah tu. Betul tak? Haiwan pun sama juga. Apa haiwan yang boleh dibunuh dalam muamalah? Tak banyak lah ya. Dalam fiqh tuan-tuan belajar dalam kitab Sayd wa Zaba'ih. Bab perburuan dan penyembelihan. Tuan-tuan akan belajar haiwan-haiwan yang tidak boleh dibunuh. Haiwan-haiwan yang boleh dibunuh. Ataupun setengah ulama masuk dalam kitab Al-At'imah wal Ashribah. Ini masuk dalam fiqh makan dan minum, food and beverage. Dia masukkanlah haiwan-haiwan yang boleh dibunuh. Tak banyak tuan. Boleh dibunuh ni ular berbisa lah ya. Boleh bunuh ni makna boleh bunuh saja-sajalah. Saja-saja ular tu melintas depan kita. Tengok ular tedung ni. Biarlah dia nak hidup. Tak apa. Jangan, bunuh je. Pasal Nabi suruh bunuh. Bila Nabi suruh tu berpahala lah. Dan sebagai ulama kata wajib. Boleh bunuh di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Walaupun di tanah haram. Ular tu kalau duduk depan Kaabah pun boleh bunuh. Anytime, anywhere. Ular yang berbisa disebut Al-Hayya. Poisonous snake. Al-Aqrab boleh bunuh. Handphone siapa ni? Aqrab ni jengking. Kala jengking kan. Kala tak ada tempat kita kot. Jengking ada kan. Jengking. Kecil sikit, kala besar sikit kot. Jengking boleh bunuh. Nabi SAW bila dia semayang, jengking gigit dia. Dan sunat Nabi Daud. Kan? Ada haiwan dikenai Nabi. Ada haiwan dia tak kenal. Apa Nabi buat? Nabi ketuk dengan selipar dia. Tengah semayang. Nabi ketuk. Kemudian Nabi meneruskan solat. Bila dah habis semayang, Nabi kata, la'anallahul aqrab. La ya'rifu nabiyan. Sunat Abi Daud daripada Ali bin Abi Talib. Nabi kata Allah Ta'ala melaknat jengking. Nabi pun dia tak kenal loh. Lepas tu kalau kita tengah semayang, kalau ada jengking kat tepi, boleh bunuh. Ambil selipar, ketuk dia. Ataupun pakai kopiah kan, serban ke, kalau dia lari, kejar, lepas tu masuk semayang balik. Antara rukhsah dibenarkan ketika solat ialah membunuh ular dan kala jengking. Sehingga kita bunuh dia, kita boleh masuk semayang balik. Walau tulul fasal, walaupun ambil masa. Dia lari, kita kejar, bunuh. Masuk semayang balik. Cuma mazhab Syafi'i dia ketat sikit lah. Dia kata kalau dah lama sangat tak boleh semayang balik. Tapi saya kira majoriti membenarkan kerana ada nas. Baik, lagi. Apa yang boleh bunuh? Ular tadi, jengking kan. Khamsu fawasik yutalna fil halli wal haram. Al-aqrab
al-fa'rah, al-hudayya, al-ghurab, wal-kalb al-aqur. Wal-kalb al-aqur. Riwayat lain Nabi sebut al-hayyah. Ular tu riwayat yang berbeza. Tapi hak Nabi sebut 5 haiwan boleh dibunuh tu, pertama gejengking dah sebut tadi. Yang kedua al-fa'rah. Fa'rah ni tikus lah, tikus. Ya. Nampak tikus bunuh tuan-tuan. Nampak dia nak melintah kan, bawa kereta jangan elak, pijak je. Dapat pahala. Ya. Dalam hadis Bukhari Nabi kata siapa yang bunuh tikus dengan sekali pukulan dapat 40 pahala. Siapa yang bunuh dengan 2 kali pukulan dapat 30 pahala. Kurang sikit pahala. Siapa yang bunuh dengan 3 kali pukulan dapat kurang lagi pahala. Maksudnya nak bunuh haiwan pun Nabi suruh biar mati sekaligus. Jangan bunuh sikit-sikit. Pahala kita pun kurang. Lagi satu menzalimi haiwan tu. Nak bunuh-bunuh bagi mati tu. Ya, pejak kereta kan. Ada orang dia tahan tikus, dia lepas dalam sungai. Elok tikus tu boleh berenang. Dia tahan tikus dalam rumah dia. Saya nampak dia balik kuliah, nampak dia dekat parit, dekat longkang besar kat Sungai Buloh. Saya tanya buat apa, dia kata lepaskan tikus. Lah. Kan? Macam. Apa nama tadi? Tikus. Lepas tu al-hudayya. Hudayya ni sejenis burung di tanah Arab lah. Saya pun tak kenal burung tu. Gambar dia macam burung helang. Saya tak pastilah. Kemudian al-ghurab. Ghurab ni gagak. Gagak boleh bunuh anytime, anywhere. Dapat, insya-Allah dapat pahala. Kemudian akhir sekali Nabi kata al-kalbul aqur. Anjing hitam. Anjing hitam boleh bunuh saja-saja, walaupun ada khilaf lagi. Kemudian riwayat lain Nabi sebut dan Sahih Bukhari cicak. Cicak boleh bunuh, dapat pahala. Ya. Ada riwayat cicak ni zaman Nabi Ibrahim dia tukang tiup juga. Api bakar Nabi Ibrahim dia pergi tiup. Itu hadis Al-Hakim. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata tidak sahih. Tapi perintah membunuh cicak ada dalam Sahih Bukhari. Tak silap saya Sahih Bukhari lah ya. Jadi haiwan pun tak boleh bunuh suka-suka. Anjing pun boleh bunuh anjing hitam je. Itu pun tak sepakat semua ulama. Ada ulama kata anjing hitam pun tak boleh bunuh. Bunuh saja-sajalah maksud di sini. Ya. Babi ustaz babi. Babi pun majoriti tak benarkan. Ya. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i ada yang membenarkan. Ala kulli hal depa pun makhluk Allah Taala jugalah ya. Muamalah dengan persekitaran itu muamalah. Ya. Kita buang sampah mata rata, muamalah. Tak boleh. Kita bakar sampah. Petang-petang je bakar sampah. Ni muamalah tak erti betul. Kan? Habis asap masuk rumah jiran-jiran tu. Tapi tempat tuan-tuan ni tak berlaku lah kot. Kalau tuan-tuan duduk kampung kan. Saya duduk Pajarah tu kampung tuan. Petang-petang pintu kena tutup. Pasal kanan kita orang bakar, kiri kita orang bakar. Berasap masuk habis lah rumah. Ya. Tu kalau report tu kena RM500 tu. Pembakaran di kawasan rumah pun tidak dibenarkan. Macam makar udara kan. Jadi tak perlulah ya. Kadang-kadang kita sian, ada orang ada anak kecil tu asap masuk dalam rumah penuh. Nak marah kan, bergaduh pula. Ada orang dia lebih mendiamkan diri. Tapi kita tiap-tiap petang buat dosa. Berdosa untuk bagi saya berdosa. Pasal kita asap kan. Tapi tu nak buat macam mana ustaz? Masuk plastik sampah. Banyak tu daun-daun kayu masuk. InsyaAllah tukar sampah ambil. Kalau potong-potong kayu, panggil lori lah satu tam yang angkat. Bakar begitu. Kan? Ya. Baik. Jadi itu adalah skop-skop muamalah dalam syarak. Poin nombor 1 ya. Poin yang kedua, walau bagaimanapun subjek yang akan kita pelajari dalam kuliah kita ini ialah muamalah dari sudut harta yang disebut sebagai fiqhul muamalah al-maliyah. The science of human dealing in term of wealth. Walaupun skop muamalah yang saya sebutkan tadi amat luas sekali. Ya. Sebab tu saya tak suka sebut muamalat dengan T. Sebab
penggunaan perkataan muamalat hari ini lebih merujuk kepada wang, perbankan, kewangan, betul tak? Kalau buku orang tulis kat muamalat, mana kewangan lah tu, financial. Dia bukan muamalat, bukan nganti dengan H, muamalah. Itu yang menepati bahasa Arab dan menepati konsep muamalah tu sendiri. Bila sebut muamalah, dia luas. Habis tu kalau nak sebut muamalah harta macam mana? Sebut muamalah maliyah, muamalah harta. Ada orang guna istilah muamalah kewangan. Itu juga tidak menepati sebenarnya. Kerana muamalah harta bukan hanya membicarakan tentang wang. Itu pengaruh masa kini lah ya, daripada perbankan dan seumpama. Sebenarnya kita guna muamalah harta, baru tepat. Walau bagaimanapun tak masalah, pasal huruf hari ni setengah-setengah orang dia tulis buku kan muamalat kewangan, boleh lah. Tapi konsepnya bila sebut muamalah, kita kena kata muamalah harta. Kerana muamalah tidak hanya membicarakan tentang kewangan, kerana kewangan hanya merujuk kepada wang. Perkara yang ada nilai komersial sahaja. Sedangkan muamalah tidak hanya membicarakan tentang perkara yang ada nilai komersial, tapi lebih daripada itu. Yang tak ada komersial pun dibincangkan. Ya. Sebab tu muamalah ni kita ada dua. Satu dipanggil muamalah tijariyah. Ya. Commercialized muamalah. Kalau kontrak, commercial contract. Ataupun sale contract. Ya. Ada dua muamalah. Ya. Satu muamalah yang memang untuk wang, untuk jana ekonomi dan seumpamanya. Satu lagi dipanggil muamalah tabarru'iyah. Charitable muamalah. Ya. Muamalah charity, muamalah kebajikan macam wakaf, macam wasiat, macam hibah. Dia ada dua konsep. Ya. Bidang saya charity, bukan commercial contract, bukan commercial muamalah. Ya. Tapi kita duduk dalam ilmu muamalah, kita kena tahulah macam orang belajar fiqh yang lain lah kan. Walaupun kita belajar fiqh semayang, ada ustaz tu dia mahir tentang fiqh semayang, tapi dia juga tahu fiqh ibadah yang lain. Macam itulah kita pun kena tahu juga, kita pun belajar juga. Cuma saya charitable muamalah lah, muamalah charity. Pasal muamalah komersial ni kompleks sangat, kompleks. Sampai kita pun naik pening. Betul. Kadang-kadang satu produk tu banyak kontrak yang dilakukan. Betul tak? Kita pun naik pening. Tapi tak apa. Ia telah di-endorse oleh pakar-pakar muamalah kita, maka kita terima. Tapi untuk kita belajar lebih lanjut, kita tak apa minat lah. Ya. Baik. Itu nombor 2 ya. Walau bagaimanapun, subjek yang akan kita pelajari ialah muamalah dari sudut harta yang disebut sebagai fiqhul muamalah al-maliyah. Jadi kita akan belajar di sini ialah fiqh muamalah harta. Ya. Pertama fiqh, kedua muamalah, ketiga harta. Kita tak belajar ekonomi ya. Because muamalah dan ekonomi adalah dua ilmu yang berbeza. Atau di universiti pun kita ada dua department yang tidak sama. Department of muamalah lain, department of ekonomi lain. Ya. Pensyarah saya dulu, masa supervisor saya lah, masa master dulu, ya, dia pensyarah ekonomi. Ya. AJK Fatwa Perlis, Dr. siapa nama tu? Bagian muamalah tu. Sekali dengan Dr. Zarudin, nama apa? Sufian apa? Ahmad Sufian kan? Dia department muamalah. Di UM muamalah lain, ekonomi lain. Walaupun sikit sebanyak ada perkaitan. Ekonomi mesti tingkat dengan prinsip-prinsip ada dalam muamalah, tapi muamalah dia lain, ekonomi dia lain. Jadi bila kita belajar, jangan tanya saya pasal ekonomi pula.
Ustaz, ni macam mana KDNK kita ni? Saya tak tahu lah, itu ekonomi. Kan? Ustaz, macam mana ni sektor penggelangan kita ni dah merudum dia punya? Saya tak tahu. Itu bidang-bidang dalam ekonomi. Ada sektor pembuatan, ada sektor perkilangan, ada sektor, dia ada 5 atau 6 sektor utama kan. Itu ekonomi lah tuan. Ya? Jadi tanya ekonomi saya tak boleh jawab lah. Saya tak reti. Ya. Muamalah bukan ekonomi. Ekonomi dia lain. Muamalah dia lain. Sama juga kita belajar fiqh muamalah harta, bukan kita nak fokus pada kewangan, because kewangan lain. Ya? Muamalah lain. Muamalah ada bidang-bidang dan babnya. Kewangan dia lain. Kewangan lebih kepada wang. Ya? Sedangkan muamalah harta dia bukan hanya membincangkan tentang wang. Walau bagaimanapun kewangan tak boleh bercanggah dengan dasar-dasar yang ada dalam muamalah. Adalah hubung kait tu. Tapi finance is finance. Muamalah is muamalah. Universiti pun department lain-lain. Adalah yang sekali Department of Islamic Finance and Muamalah ada. Tapi ada yang lain. Department of Finance lain, Department of Muamalah lain. Kerana finance, kewangan dia lain. Kewangan ni satu sektor daripada ekonomi lah. Ekonomi ada banyak sektor, ada pengeluaran, ada pengagihan, ada penggunaan, ada sektor perkhidmatan, ada macam-macam sektor dalam ekonomi ni, tuan. Saya belajar ekonomi masa belajar sekolah menengah dulu. Masuk universiti mana ada subjek ekonomi dalam Islamic Studies? Tak ada. Ya. Jadi kewangan salah satu sektor dalam ekonomi. Dia under sektor perkhidmatan. Dulu-dululah. Tapi hari ini ekonomi, walaupun dia hanya satu sektor daripada perkhidmatan, dia dah control the whole economy. Sehingga mana-mana negara yang mempunyai sektor kewangan yang kukuh, biasa ekonomi dia kuat. Ya. Jadi adalah hubung kait muamalah dengan finance, tapi kita bukan belajar finance. Ada orang tanya saya, Ustaz, mana saya nak melabur dalam saham? Saya tak tahu. Saya tak pernah masuk kursus saham. Saham ada prinsip muamalahnya. Ya. Under pelaburan, mudharabah, tapi dia tak dibincangkan dalam muamalah. Jadi jangan tanya saya pasal pelaburan. Tanya sikit-sikit boleh lah, banyak-banyak saya pun tidak tahu. Dan satu lagi perbankan pun sama. Kami di ITM jurusan perbankan lain, jurusan muamalah lain. Ya. Sebab itu anak buah saya baru-baru ni masa dia nak pilih kos untuk belajar, dia tanya saya, dia panggil Aici, saya nak pilih perbankan ke muamalah? Saya minat perbankan ni, dia kata. Saya kata kat dia, ambil muamalah lah. Perbankan dia lebih spesifik. Belajar pun agak pening sikit, kompleks. Ya. Tapi kalau belajar muamalah, dia lebih umum. Jadi nak cerita dia lain. Dia ada department of dia ada diploma perbankan, dia ada diploma muamalah. Dia tidak sama. Ada bidang masing-masing, ada babnya masing-masing. Walau bagaimanapun, adalah hubung kaitnya. Perbankan dengan muamalah ni perkaitan dia satu je. Perbankan menggunakan kontrak-kontrak yang ada dalam muamalah Islam, itu saja. Lain pada tu dia punya hal lah. Kita tak ambil tahu. Kan? Hak majlis penasihat syariah tu duk kontrol kontrak-kontrak yang ada je. Lain pada tu, dia nak cari keuntungan dan seumpamanya, dia punya hal lah. As long as produk-produk yang under Islamic tu, dia tak boleh bercanggah dengan syarak. Itu saja. Kan? Hubungan kita dengan dia sudut ni kontrak saja. Lain pada tu, dia punya hal lah. Sebab itu ilmu perbankan satu ilmu yang lain. Ada diploma perbankan. Member saya, tuan-tuan, kelulusan kewangan Islam daripada USIM. Kewangan Islam tu, kan? Belajarlah muamalah Islam tu. Tapi kalau dia ambil kewangan saja, tak belajar kewangan Islam, dia tak tahu muamalah ni. Jadi dia satu ilmu yang lain. Jadi kita ada muamalah, kita ada ekonomi, kita ada kewangan dan kita ada perbankan. Dia lain-lain platform. Ya? Walau bagaimanapun, dia adalah sikit sebanyak hubung kait antara satu dengan yang lain. Jadi kita belajar fiqh muamalah maliyah.
Dia ada 3 elemen dalam ilmu ini. Pertama ialah fiqh. Ya. Di mana perkataan fiqh tuan-tuan merujuk kepada reti dan faham. Sebab itu bila kita belajar, nombor 1 sekali kita kena faham lah. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran memang banyak kali menyebut perkataan fiqh. Ya. Betapa ia ada satu perkara yang amat penting sekali. Apa-apa pun kita kena fiqh. Fiqh ni mana faham. Kalau dulu-dulu perkataan fiqh ni hanya diguna pakai oleh para ulama untuk ilmu fiqh saja. Kalau fiqh tu, itulah semaya, puasa, zakat, haji, perkataan fiqh tu. Al-fiqh. Tapi hari ini tuan-tuan, kesemua ilmu telah menggunakan perkataan fiqh. Sehingga ilmu-ilmu yang bukan Islam, tak betul tu. Bukan Islam lah. Ilmu-ilmu yang bukan syarak. Ilmu ni dia tak ada Islam, tak ada kafir. Semua ilmu yang tidak langgar syarak ialah ilmu Islam. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia tak panggil ilmu Islam. Dia panggil ilmu syarak dengan ilmu akal. Ilmu syarak ni ialah ilmu yang berteraskan wahyu, Quran, hadis Nabi, fiqh, ya. Satu lagi dia panggil ilmu akal. Ilmu akal ni ilmu sains, ilmu ekonomi, ya. Azan lah. Kita sambung sikit. Bismillah.
Rabbana tashhadu Muhammadin wa ba'asna Allahumma inna syirka al-afif fi dunya wal akhirah. Baik, mana tadi? Jadi perkataan fiqh amat penting sekali, dan hari ini dia telah digunakan pakai secara meluas. Kalau dulu fiqh ni, fiqh ni hanya fiqh lah ya, sama ada ibadah atau muamalah, ilmu al-fiqh. Tapi hari ini perkataan fiqh telah digunakan pakai kepada ilmu-ilmu yang lain. Hak bukan syarak pun sebut fiqh juga. Ilmu perubatan, fiqhut tib, fiqh perubatan. Ilmu matematik, fiqhul hisab, fiqh hisab, fiqh matematik. Ilmu apa lagi? Banyaklah ya. Sains, fiqhul ulum, ilmu engineering, fiqhul handasah. Semua pakai fiqh belakang. Dulu tidak, tapi hari ini dia dah berbeza penggunaan fiqh. Sehingga bila sebut fiqh, dia tak merujuk kepada fiqh yang macam kita faham dulu lagi. Hari ini kalau ibadah, dia panggil fiqhul ibadah. Fiqh ibadah. Sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad. Kalau muamalah harta ni dia panggil fiqhul muamalah al-maliyah. Kalau menikah, kahwin itu dia panggil fiqhul nikah. Guna fiqh belakang. Dan begitu juga dengan ilmu yang bukan ilmu syarak. Dia dah guna fiqh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran banyak sebut tentang fiqh, ataupun sentuhlah tentang perkataan itu. Terutama boleh rujuk dalam surah Hud ayat 91. Allah Taala kata, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Fiqh ni makna faham, makna reti. Dan Allah Taala sebut dalam ayat itu, kaum Nabi Syuaib berkata kepadanya, wahai Syuaib, kami tidak fiqh dengan apa yang kamu katakan. Maknanya kami tidak erti dengan apa yang kamu sampaikan. Ni kaum Nabi Syuaib mempermain-mainkan beliau. Nabi Syuaib ajar benda jelas dah tu, tapi dia kata kami tak erti, kami tak faham. Dia buat tak faham. Banyak lagi ayat yang lain, antaranya dalam surah Al-Isra ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, wa in yusabbihu wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu itu melainkan ia bertasbih kepada Tuhanmu dengan kepujiannya, cuma kamu tidak mengerti akan tasbihnya itu. Jangan ingat manusia je berzikir. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berzikir kepadanya. Kayu-kayan, batu-batan, bernyawa tak bernyawa, semua. Cuma Allah Ta'ala kata, kamu tidak faham akan zikirnya itu. Kita yang tak faham. Dalam surah At-Taubah sama juga. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna yanfuru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum ila raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah Ta'ala tak membenarkan semua orang Islam pergi berperang pada jalan Allah. Mesti tinggal satu golongan, kerja dia belajar. Yatafaqahu fid din. Mereka mesti faqih. Mereka mesti fiqh dalam agama. Maksud mereka kena reti, mereka kena faham. Supaya hak berperang tu bila dia balik, hak belajar ni boleh ajar kepada dia. Sebab itu kita lihat sebahagian daripada sahabat Nabi SAW kadang-kadang hafal Quran pun tidak banyak, ilmu pun tidak banyak. Bukan kata ilmu tak banyak, tapi nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain, dia tu apa ni lah ya. Antaranya Khalid bin Al-Walid. Bila dia masuk Islam, Nabi terus melantiknya jadi panglima, dihantar keluar rombongan kecil ke, rombongan besar ke, biasa Khalid Al-Walid akan jadi panglima. Sehingga bila dia semayang, ini disebut oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam Al-Itqan, bila dia semayang, dia sentiasa membaca surah yang sama. Sahabat lain komplain lah. Macam kita kan, asal imam semayang je baca surah tu, asal imam semayang je baca surah tu, kan? Makmum naik boring juga. Komplain pada Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud tanyalah dia, kau ni pasal apa? Baca surah yang sama saja.
Dia pun kata, aku bila masuk Islam dulu, Nabi hantar aku pergi berperang aja. Sehingga aku tidak ada masa untuk menghafal Quran banyak macam orang lain. Lalu Ibnu Mas'ud memberi keuzuran kepadanya. Jadi nak cerita begitulah ya. Jadi perkataan fiqh adalah ilmu pertama dalam ilmu ini. Kemudian ada yang kedua muamalah, saya dah hurai tadi, maksud kepada muamalah. Dan yang ketiga ialah al-maliyah, yakni kehartaan. Ya. Di mana fiqh muamalah harta adalah ilmu yang penting di harta lah ya. Kalau tidak ada harta, tidak adalah fiqh ini. Ya. Sebab itu antara perkara penting yang perlu kita tahu dalam ilmu ini ialah harta dan kehartaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut harta dalam Quran amat banyak sekali. Sehingga kata Syekh Abdul Hamid, pensyarah ekonomi di Al-Azhar, mengikut kajian beliau, Allah Taala sebut tak kurang daripada 86 kali. Ya. Walaupun Allah Taala banyak sebut harta yang dihubungkan dengan infak, dengan fisabilillah, walau bagaimanapun ia tidak menafikan akan kepentingan harta, kerana manusia tidak boleh berpisah daripada harta. Soalnya bagaimana ia dicari dan bagaimana ia diuruskan dan bagaimana ia digunakan. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak baik, tidak baiklah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, harta tidak tercela pada zatnya, tapi pada kelakuan kita. Kita buat harta jadi baik, dia jadi baik. InsyaAllah ta'ala. Next nanti kita akan sambunglah poin dalam bab yang pertama ini. Mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak manfaat. Aku Luqul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung majlis kita dan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfirullah.